Saya akan membawa anda melihat dengan lebih dekat beberapa demonstrasi yang mudah bagi memberi kefahaman berkaitan hakisan dan pemeliharaan tanah. Pada segmen pertama, kami akan menerangkan bagaimana proses hakisan berlaku. Mari kita saksikan. Hari ini, saya dan rakan saya akan menerangkan bagaimana proses hakisan berlaku. Malaysia menerima hujan yang tinggi sekitar 2,500 mm sepanjang tahun. Hujan akan menghakis serta membawa tanah, topsoil yang subur serta baja. Jika tidak dikawal, tanah akan mengalami kerosotan. Pada hari ini, satu model ringkas akan menunjukkan bagi memberi gambaran proses berlaku hakisan. Di hadapan saya ini adalah satu model hakisan. Kita akan basahkan tanah ini dan menganggap air adalah titisan hujan. Apabila tanah tepu dengan air, partikel tanah yang tertanggal akan bergerak ke tempat rendah dan termendap. Hakisan melibatkan 3 proses. Pertama, proses pelarian atau detachment partikel tanah. Kedua, proses pengangkutan atau transportation. Partikel tanah yang terlerai akan diangkut oleh air ke bawah. Ketiga, pemendapan atau sedimentation. Partikel tanah tersebut akan termendap di bahagian paling bawah. Bayangkan tanah ini adalah tanah di landang anda. Hujan yang turun akan membawa tanah yang tertanggal ke kawasan yang lebih rendah. Bekas ini ibarat kolam yang terdapat di kawasan yang lebih rendah. Air yang keruh menunjukkan kehadiran partikel tanah. Sebenarnya, selain partikel tanah, baja, humus serta nutrien dalam tanah turut sama berada dalam bekas ini. Sayangkan jika tanah kita yang subur dibiarkan terdedah. Semuanya hilang begitu sahaja. Kita sudah lihat bagaimana proses hakisan berlaku. Jadi, apakah caranya untuk mengawal hakisan? Demonstrasi selepas ini akan menunjukkan kaedahnya. Segmen ini akan menunjukkan salah satu kaedah bagi mengurangkan hakisan. Di hadapan saya adalah model hakisan tanah. Botol pertama hanya ada tanah di belakang kosong. Botol kedua kami menggunakan daun kering sebagai sungkupan. Dan botol ketiga ditanam dengan rumput sebagai penutup bumi. Jadi mari kita lihat bagaimana hujan mempengaruhi hakisan tanah bagi ketiga keadaan ini. Bekas mana yang paling keruh? Bersama-sama saya, Encik Amirul akan membantu dalam proses demonstrasi ini. Encik Amirul akan menyiram air ke dalam ketiga-tiga bekas ini. Kita ibaratkan air yang disiram ini seperti air hujan. Kita tunggu sehingga bekas tadahan penuh. Bekas yang mengandungi sungkupan dan rumput kelihatan lebih jernih disebabkan permukaan tanah telah dilindungi dan mengelakkannya daripada terhakis. Oleh yang demikian, di sini jelas menunjukkan kepentingan penutup bumi sebagai salah satu kawalan hakisan. Rumput merupakan salah satu tanaman penutup bumi yang murah dan mudah. Ia senang ditanam dan mudah dijaga. Penutup bumi yang sering digunakan adalah seperti rumput kerbau, pearl grass, tanaman kekacang seperti Arachis pintoi, Mucuna brassiata, labu siam dan lumur hati juga dikenali sebagai liverwood. Sekarang saya berada di petak hakisan Jabatan Pertanian Malaysia di Cameron Highlands. Dan di sini terdapat 2 jenis rumput yang digunakan sebagai tanaman pensabir cerun, iaitu di sebelah kiri saya merupakan rumput vetiver dan di sebelah kanan merupakan kimchiam. Ciri unik tumbuhan ini terletak pada akarnya yang mampu mencapai hingga 2 meter panjang. Seperti yang kita tahu, akar rumput mampu memegang tanah dan seterusnya mengurangkan kadar hakisan. Rumput vetiver mempunyai akar yang padat dan kuat. Akar ini juga mampu menguatkan struktur riza dan perlu ditanam secara baris. Selain itu, rumput yang padat ini mampu bertindak sebagai penapis partikel tanah.
Rumput ini adalah steril atau mandul menyebabkan ia tidak akan merebak ke tempat lain seperti lalang. Ciri ini menjadikan ianya sesuai ditanam di ladang kerana tidak memerlukan pembajaan atau penjagaan yang khusus. Tanaman ini pula dikenali sebagai kimchiam dan sering dilihat di Cameron Highlands. Ia mempunyai bunga yang berwarna kuning atau jingga dan kudup bunga yang boleh dimakan. Kawasan tanah tinggi, akarnya mampu memanjang dan sesuai ditanam di cerun. Selain memberikan nilai estetika, ia boleh menstabilkan cerun. Tetapi tanaman ini hanya membiak, subur dan mengeluarkan bunga di kawasan tanah tinggi. Kelembapan tanah menunjukkan kandungan air yang dipegang di dalam tanah. Kelembapan tanah juga dapat membantu mengawal suhu dan menggalakkan aktiviti kimia dan biologi tanah. Penggunaan sukupan atau penanaman rumput sebagai penutup bumi dapat mengekalkan kelembapan tanah. Kadar kelembapan tanah boleh ditentukan dengan menggunakan alat pengesan kelembapan. Bacaan ini diperlukan bagi merancang keperluan air. Soil moisture data probe adalah satu alat yang dapat memberi bacaan kelembapan tanah. Untuk makluman, terdapat pelbagai jenis alat yang boleh digunakan bagi menentukan kelembapan. Tanah yang lembap akan menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pertumbuhan, memberikan ruang kepada pembesaran pokok. Sahabat saya, Cik Amri, akan menunjukkan cara-cara mengambil bacaan kelembapan tanah menggunakan alat Soil Moisture Tetra Probe. Sementara itu, Cik Amri akan mencucuk alat sensor ke dalam tanah dan ketika itu akan mendapat bacaan di skrin bacaan. Bacaan di skrin menunjukkan 45% kelembapan tanah bagi kawasan yang berumput. Manakala di kawasan mempunyai sukupan, dengan menggunakan peralatan dan kaedah yang sama, bacaan menunjukkan 45% kelembapan tanah. Dengan menggunakan alat yang sama, sahabat saya akan mengambil kelembapan tanah kawasan yang tanpa rumput dan sukupan. Okey, bacaan di skrin menunjukkan 20% kelembapan tanah bagi kawasan yang tanpa rumput ataupun sukupan. Daripada ketiga-tiga demo yang telah dijalankan tadi, jelas menunjukkan kepentingan rumput dan sukupan bagi mengekalkan kelembapan tanah untuk menyediakan persekitaran yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain amalan pemeliharaan tanah secara agronomi, amalan mekanikal juga memainkan peranan yang penting dalam kawalan hakisan. Gabungan kedua-dua amalan ini mampu mengawal hakisan dengan lebih berkesan. Contoh-contoh amalan pemeliharaan tanah secara mekanikal adalah seperti palung ataupun gata, dan penggunaan saiz gata yang bersesuaian akan mampu mengawal atau menguruskan pengurusan air yang baik di kawasan SPH. Contoh-contoh lain bagi kawalan mekanikal adalah seperti parit, teres yang mengikut jenis tanaman, gabion, perangkap kelodak dan juga pembentung ataupun culvert. Diharap anda mendapat manfaat daripada setiap paparan yang kami sediakan. Tanah merupakan satu sumber yang sangat bernilai dan tidak dapat diganti. Setiap inci tanah memberi pulangan kepada petani. Kehilangan tanah merupakan satu kerugian dan ianya perlu dipelihara. Oleh itu, rancang aktiviti pertanian anda dengan baik supaya selari dengan kelestarian alam sekitar. Peliharalah ia sebaiknya. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di alamat tertera.